Okey, kita mulakan ya. Ayat Suratul Ankabut, ayat yang ke-49. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bal bahkan dia ayatum bayyinat, ayat-ayat yang terang. Fi suduri, dalam dada-dada, allazina, orang-orang yang utu, telah diberikan mereka al-ilma, akan ilmu. Wama, dan tidak yajhadu, ia ingkari, biayatina, akan ayat-ayat kami, illa, melainkan, az-zalimun, orang-orang yang zalim. Semak semula. Bal huwa ayatum bayyinat, bahkan dia ayat-ayat yang terang, fi suduril ladzina utul ilma, dalam dada-dada orang-orang yang telah diberikan mereka akan ilmu. Iaitu siapa? Iaitu orang mukmin yang memelihara ayat-ayat itu. Ya, mana memelihara ayat itu dia dikatakan di sini dalam dada. Itu maknanya mereka yang memelihara. Ya. Ayat itu dapat ia diingatkan. Wama yajhadu bi ayatina, dan tidak ia ingkari akan ayat-ayat kami illa zalimun, melainkan orang-orang yang zalim. Sebab itu kalau ikutkan ayat-ayat di atas tadi sebelumnya, ya, bahawa Nabi sendiri dulu ya tak pernah menulis, ya. Waalaikumsalam. Okey, Datin Biba boleh apa? Buka. Datin Biba boleh. Okey. Kalau ikutkan ayat-ayat sebelumnya, iaitu ya, Nabi sendiri sebenarnya tak pernah menulis dan Nabi pun tak pernah membaca. Jadi macam mana mereka nak menuduh Nabi? Ya, kononnya ada belajar daripada orang-orang tertentu ataupun Nabi, ya, mereka-reka sendiri. Sedangkan Nabi sendiri pun dia tak pernah menulis, tak tahu menulis dan tak tahu membaca ketika itu. Nak tuduh macam mana? Mereka tak ada modal. Mereka tuduh. Kononnya Nabi itu belajar daripada seseorang. Katanya pendeta Nasara. Ya, dan kemudian dah dapat, Nabi pun ya, olah, ya, direka-reka. Jadi Quran yang disampaikan tu katanya itu rekaan Muhammad. Inilah golongan orang-orang musyrikin yang banyak helah, yang menolak kebenaran Quran ini. Baik, kita sekarang teruskan surah Al-Ankabut lagi, sambungan lagi ayat yang ke-50 ya. Ayat 50, waqalu, dan telah berkata mereka, laula, kenapa tidak, unzila, telah diturunkan ia, alaihi, atasnya, ayatun, tanda-tanda, min, daripada, Rabbihi, Tuhannya. Kul, katakanlah oleh engkau, innama, sesungguhnya tidak lain, al-ayatu, tanda-tanda, indallah, di sisi Allah.
Wa innama dan sesungguhnya tidak lain. Ana aku nazirun seorang pemberi ancam. Mubin yang terang. Semak semula. Waqalu dan telah berkata mereka, orang kafir Mekah masa itu, dia kata, laula unzila alai ayatum min rabbi. Kenapa tidak telah diturunkan ke atasnya, ke atas Muhammad itu, tanda-tanda daripada Tuhannya. Maknanya, ya, dimaksudkan ialah mukjizat. Kenapa tak diturunkan tanda-tanda daripada Tuhannya? Ya, contohnya, ya, unta betina, ya, keluar daripada batu, ataupun tongkat macam Nabi Musa, ataupun datangkan hidangan daripada langit macam Nabi Isa. Kenapa Muhammad tak ada macam tu? Nah, jadi jawapannya, kul katakanlah oleh engkau ya Muhammad, innamal ayatu indallah. Sesungguhnya tidak lain tanda-tanda ya di sisi Allah. Tanda-tanda itu di sisi Allah. Tandanya itu maknanya ialah ya mukjizat-mukjizat itulah. Ya. Dia nakkan tanda-tanda macam tu orang kafir Mekah. Nak tengok Nabi boleh tak keluarkan unta daripada batu. Begitu juga tongkat boleh sakti. Contohnya macam tu. Hidangan daripada langit. Jadi ayat di sini bukan ayat Quran ya. Ayat di sini dengan maksud ialah mukjizat. Ya. Jadi Nabi jawab, ya itu adalah di sisi Allah. Wa innama ana nazir mubin, dan sesungguhnya tidak lain aku ni seorang pemberi ancam yang terang. Aku hanya memberi peringatan atau ancaman buat kamu. Bukan ya, kerja aku nak menurunkan itu. Itu kerja Allah. Macam tu. Ayat 51 ya. Awalam. Dan adakah tidak? Yakfihim. Dan adakah tidak yakfihim, ia cukup. Ia cukup bagi mereka. Anna, bahawasanya kami. Anzalna, telah kami turunkan. Alaika, atas engkau. Al-kitaba, akan kitab. Yutsla, ia dibacakan. Alaihim, atas mereka. Inna, bahawasanya, fi zalika, pada itu, la rahmatan, sungguh rahmat. Wa zikra, dan peringatan. Li kaumin, bagi kaum. Yu'minun, mereka beriman. Simak semula. Awalam yakfihim, dan adakah tidak ia cukup bagi mereka. Anna anzalna alaikal kitab. Bahawasanya kami, kata Allah, telah kami turunkan ke atas engkau ya Muhammad akan kitab. Yutsla alaihim, ia dibacakan atas mereka. Mana tak cukup ke dengan Al-Quran yang diturunkan? Ya, ke atas, yang dibacakan ke atas mereka. Allah turunkan Al-Quran kepada Nabi. Ya, itu kan mukjizat yang dibacakan ke atas mereka. Tak cukup ke? Sedangkan Al-Quran itu, Allah beberapa kali menerangkan tentang cabaran. Kalau ragu tentang Al-Quran, waktu bi surah.
maka buatlah satu surah seumpamanya. Tak dapat pun mereka buat. Ya. Ahli-ahli ilmu tak dapat pun nak melawan Al-Quran. Masa itu, ya, sampailah masa sekarang pun, sampailah hari kiamat, ya, tak ada manusia yang boleh nak melawan, menandingi, ya, bahasa Al-Quran ini. Ya. Jadi, ini dah cukup lah kalau nak tahu bahawa Al-Quran ini adalah mukjizat yang mana manusia sendiri tak dapat nak memperbuat. Sampai Allah ancam, ya, fa'ilam taf'alu walan taf'alu, maka jika tidak kamu perbuat dan sekali-kali tidak akan kamu perbuat, fattakun nar, maka takutlah api neraka. Allati waquduhan nasu wal hijarah, yang bahan bakarannya terdiri daripada manusia dan batu. Uiddat lil kafirin, telah disediakan bagi orang-orang yang kafir. Ya. Dibagi ancaman. Ya. Inna fi zalika la rahmatan, bahwasanya pada itu sungguh rahmat, wa zikra, dan peringatan, li qaumi yu'minun, bagi kaum mereka beriman. Bukankah Quran ini, turun Al-Quran jadi rahmat, ya, dan jadi peringatan buat umat ini yang mau beriman. Ya. Kita berkasih sayang, kita bersaudara, semua adalah jalan Al-Quran. Al-Quran jadi rahmat. Ya. Manusia berkasih sayang. Ya, tidak mengira warna dan kulit. Ya, bangsa mana pun. Ya, tapi kerana Al-Quran, ya, kita sudah jadi bersaudara. Begitulah juga ia jadi peringatan di dalamnya untuk orang yang beriman. Ya. Ini orang-orang kafir Mekah. Dia banyak songih kata orang. Ya. Banyak bawa helah kerana tak nak beriman. Ayat yang ke-52, Kul, katakanlah oleh engkau, kafa, cukuplah, billahi Allah, baini, di antaraku, wa bainakum, dan di antara kamu, syahidah, yang menyaksikan. Ya'lamu, ia mengetahui, ma, akan apa yang, fis samawati, di langit-langit, wal ardi, dan bumi, wal lazina, dan orang-orang yang, amanu, telah beriman mereka, bil batil, dengan yang batil, wa kafaru, dan telah kafir mereka, billahi, dengan Allah. Ulaika, orang-orang itu, mereka lah, al-khasirun, orang-orang yang rugi. Saya semula. Kul, katakanlah oleh engkau, ya Muhammad, kafa billah, cukuplah Allah, baini wa bainakum syahidah, di antara aku dan di antara kamu yang menyaksikan. Maksudnya cukuplah Allah yang menyaksikan di antaraku dan di antara kamu. Kalau kamu tak nak percaya kepada Al-Quran, kamu nak, ya, benda-benda lain, ya, selain daripada Al-Quran ini, itu bukan kerja aku, itu kerja Allah. Ya. Allah jadi saksi kebenaran ini. Ya'lamu ma fis samawati wal ard, ia mengetahui, mana Allah mengetahui akan apa yang di langit-langit dan di bumi. Wallazina amanu bil batil, dan orang-orang yang telah beriman mereka dengan yang batil. Iman ni makna percaya, ya.
Jadi boleh diterjemah juga dan orang-orang yang telah percaya mereka dengan yang batil. Tu sebab mana iman tu percaya. Kita percaya dengan Allah. Ini percaya dengan yang batil. Wa kafaru billah, dan telah kafir mereka dengan Allah. Wa ulaika humul khasirun. Orang-orang itu merekalah orang-orang yang rugi. Mana kepada orang yang percaya dengan yang batil, maksudnya dia sembah selain daripada Allah, maknanya ialah mereka percaya kepada perkara-perkara yang batil, dan mereka kufur dengan Allah. Ulaika humul khasirun. Orang-orang itu merekalah orang-orang yang rugi. Baik, kita cuba tengok tata bahasanya sedikit. Ayat 52 ayat 52. Kita nak cari perkataan khasirun ini adalah isim fa'il khasirun yang bawah sekali itu. Khasirun isim fa'il Isim fa'il jamak. Kalau dia satu, buanglah waw nun. Waw nun tu tanda jamak dia. Jadi wazannya fa'ilun, khasirun. Asalnya tak ada alif lam, kita bunyikan tanwin, khasirun. Kalau ada alif lam, tak boleh letak tanwin, al-khasiru jadinya al-khasiru. Itu sebab ada alif lam. Kalau tak ada alif lam, dia bunyi tanwin, khasirun. Jamaknya khasiruna. Jadi kalau nak cari madinya, tentulah daripada 3 hurufnya. Apa huruf 3 hurufnya? Boleh buka mic mic tertutup. Buka mic. Apa 3 hurufnya? Kha, sin, ra. Carilah kha, sin, ra. Jim, ha, kha. Jim, ha, kha. Lepas ha, carilah sin. Muka surat 86. 86, tengah-tengah. Tengah-tengah sikit atas. Tengah kemudian atas sikit. Sebelah kiri. Jumpa tak? Apa perkataan dia? Khasira, yahsaru, khusran. Itu maknanya rugi. Rugi. Jadi khasira, tak boleh khasara. Khasira dia asalnya memang macam tu. Khasira, yahsaru, khusran. Khusran tu maknanya kerugian. Masdar kerugian. Mudhari'nya yahsaru. Macam mana nak buat fi'il amar yahsaru? Matikan sin dengan ra, sar. Jadi sar tu kemudian pangkalnya bunyi apa? Ihsar. Kalau sir bunyi ihsir. Kalau sur bunyi uhsur. Uhsur. Kalau sar bunyi ihsar. Khasira, yahsaru, ihsar. Nahinya la tahsar. La tahsar. Isim fa'ilnya fa'ilun, macam tadi yang isim fa'il yang kita jumpa dalam Quran. Fa'ilun, khasirun, khasirun. Itu isim fa'ilnya lah. Isim maf'ulnya maf'ulun. Ke depan, bunyikan depan. Mahsu. Mahsu. Mahsurun. Dati rohani kena buka mic tu. Dati rohani buka mic. Mic tak buka. Itu yang tak berbunyi tu. Wazan maf'ulun. Cuba tulis wazan maf'ulun.
Mesti ni nak kena bunyi sama. Maf'ulun, mahsurun. Mesti nak sama. Macam isim fa'il wazan fa'ilun, khosirun. Isim maf'ulnya maf'ulun, mahsurun. Macam tu. Ya. Cuba saya susunkan balik. Khosira, yahsaru, amarnya, ihsar, nahi, la tahsar, isim fa'il, khosirun, isim maf'ul, mahsurun. Ya, mahsurun. Okey, lulus. Ya. Kita cari perkataan al-batil. Al-batil ni isim fa'il juga. Sebab ada alif lam, ada huruf ba. Awalnya huruf jar, jadi batili. Kalau tak ada alif lam, batilin. Kalau tak ada bi, batilun. Bari dhammah. Batilun. Itu isim fa'il tu. Macam mana buat isim maf'ul kalau batilun? Sebelum kita buka kamus. Isim maf'ul. Maf'ulun. Maf'ulun. Mana pula ti pula? Tu lah. Maf'ulun. Maf'ulun. Mabtulun. Mabtulun. Ini isim fa'il ni. Batilun. Isim maf'ulnya mabtulun. Barulah kita cari dalam kamus. Perkataan 3 hurufnya. Cari ba. Batolam. Cari huruf ba. Kemudian cari perkataan to. Jadi ba, kemudian to. Ya. To lepas apa tu? To lepas apa? Tiga 38 ada tak? Oh, 30 ni, 37. 37. 37 daripada atas. Daripada atas, baris 2, 4, 6, 7. 7. Baris 7 daripada atas, kiri. Batal, binasa, tidak sah. Biasa kita sebut batal dah. Kan? Baik. Kita tengok. Batola, ya betulu, butlan. Masdar dia butlan, butulan, butlanan. Itu semua masdar. Ya. Masdar. Yang tanwin-tanwin tu semua masdar. Jadi madi mudhari ya betulu, batola ya betulu. Amarnya apa? Bunyi tul. Kalau bunyi tul bunyi depan. Depan dengan depan, ya. Lupa. Oh betul. Nahinya la tabtul. La tabtul. Betul, la tabtul. Isim fa'il? Tadi dah jumpa? Fa'ilun. Fa'ilun. Batilun. Isim maf'ulnya? Maf'ulun. Mabtulun. Ya.
Isim fa'il kita tengok bawah ada. Tengok daripada batola tadi, tengok ke bawah. Bawah tengok bunyi batilun, jamaknya abatil. Kat kamus tu tengok ke bawah. Jumpa tak? Batilun. Tu isim fa'il lah tu. Ya. Jumpa tak batilun? Batilun kan? Dia punya jamaknya abatil. Abatil tu banyak yang batal lah. Jadi batilun ni ya, yang salah, lawan yang benar. Lawan yang benar, lawan yang betul artinya salah. Ya. Isim fa'il. Isim maf'ul ada mim. Ya. Kita susunkan balik. Batona. Batola. Batola. Ya betulu. Amar. Betul. Nahi. Lata betul. Lata betul. Isim fa'il. Batilun. Isim maf'ul. Mabtulun. Ya. Mabtulun. Okey. Kita dah dapat tu. Kemudian kita cari ya. Dalam ayat 52 juga ya. Kita cari perkataan syahidan. Syahidan. 52 ayat 52 tadi. Kul kafa billahi baini wa bainakum syahidan. Yang menyaksikan. Apa huruf dia? 3 huruf dia. Sebut huruf. Sebut huruf. Sebut huruf. Hurufnya sebut. Hurufnya. Shin. Shim hadal. Cari shim hadal. Jumpa shin. Shin tu dah 162 dah shin lah. Muka surat 162 tu dah shin dah. Tapi cari shin ha pula. Ha besar ya. Jadi kalau shin ha tu, ha besar tu maknanya dah dekat habis shin lah. Kan ha kan dah dekat habis. Ya. Jadi carilah shin ha. Jumpa tak? Dia bukan ha kecil, ha besar. Cari ha besar. Shin, ya, ha besar. Cuba tengok muka surat 176, ada tak? 176. Atas sekali, kiri. 176 atas sekali kiri. Jadi kita punya sebutan tadi syahadah. Jadi salahlah sebutan kita. Yang sebutan yang betulnya ialah apa? Syahidah. Syahidah yashhadu. Ya. Syahidah yashhadu. Ya. Baik. Kalau kita dah jumpa syahidah yashhadu, masdar dia syahadatan ya. Syahadah. Syahadatan. Apa fi'il amar yashhadu situ? Apa amarnya?
Ishhad. Ishhad. Nahinya la tashhad. Isim fa'il syahidun. Boleh. Syahidun pun boleh. Kita gunakan alif, syah, panjang syahidun. Ataupun guna ya, syahidun. Macam yang dalam Quran tadi, syahidan. Syahidan tu syahidun. Ya. Syahidun. Tengok sedikit ke bawah. Cuba cari perkataan syahidun. Ke bawah sikit. Daripada syahidah tadi dalam kamus. Jumpa tak? Indal hakim, kemudian ashada, ushida, tasahada, istashada, syahidun. Jumpa? Tu syahidun. Itu maknanya isim fa'il tu. Yang menyaksikan. Ya. Yang menjadi saksi atau yang menyaksikan, ya. Mim tu maknanya muannas. Kan ada tamar buta tu. Kalau perempuan syahidatun. Syahidatun. Kalau lelaki syahidun. Kalau jim jamak. Kalau mim tu muannas. Ya. Jadi ya, kita dah jumpa syahida yashhadu syahadatan. Syahida yashhadu amarnya apa? Ishhad. Nahinya la tashhad. Isim fa'il syahidun atau syahidun, ya. Isim maf'ulnya mashhudun. Ya. Mashhudun. Baik. Ya, pada ayat yang ke-51 kita jumpa perkataan rahmatan. Rahmatan. Rahmat. Jumpa tak rahmatan? Ayat 51 la rahmatan, kan? Sungguh rahmat. Apa nak cari perkataan dia 3 hurufnya? Huruf saja sebut. Ra ha mim. Ra ha mim. Cari ra ha mim. Dal zal ra. Lepas ra cari ha. Ha kecil, ya, bukan ha besar. Muka surat 109. 109 daripada bawah. 2, 4, 6, 8. Kanan.
Hmm. Rohima. Dia tak ada rohama. Rohima. Mudhari'nya yarhamu. Masdarnya itu fi'il amar. Masdar rahmatan. Hmm. Hmm. Jadi kita jumpa dalam Quran la rahmatan. Itu masdar tu. Sungguh rahmat. Itu masdar. Jadi fi'ilnya rohima. Mudhari'nya apa? Yarhamu. Macam mana fi'il amarnya? Hah? Irham. Ya betul, irham. Nahinya la tarham. Isim fa'il rahimun. Isim maf'ul maf'ulun. Isim maf'ul. Maf'ulun. Wazan dia. Marhu. Marhumun. Selalu kita sebut almarhum. Isim maf'ul lah tu. Marhum. Selalu kita sebut almarhum. Isim maf'ul lah tu. Ya. Almar. Ah, mana yang dirahmati. Ah, hmm. Maknanya marhumun tu yang dirahmati, ya. Dirahmati. Hmm. Kalau isim fa'il yang merahmati, yang merahmati. Ya. Rahim itulah. Ah, kalau isim maf'ul yang di, ya. Cuba tengok nombor 3 daripada bawah. Nombor 3 daripada bawah. Kamu dalam kamus. Nombor 3 daripada bawah. Marhum. Marhum tu kan isim maf'ul. Marhumun. Yang telah berpulang ke rahmatullah. Biasa kita sebut macam tu. Tapi kalau makna yang dirahmati. Ya. Tapi dah biasa digunakan untuk orang yang dah mati. Ya, kita sebut ke orang yang hidup. Ya. Macam mana pula nanti? Dia kata. Ya. Almarhumah Haja Aisyah. Padahal dia masih hidup tu, kita sebut almarhumah Haja Aisyah. Bila pula dia mati pula. Ya. Kalau lelaki almarhum, kalau perempuan almarhumah. Ya. Padahal makna almarhum tu yang dia apa? Yang dirahmati. Ya. Kita dah terbiasa kalau untuk almarhum untuk orang yang dah mati. Ya. Kan? Iyalah. Ya. Uh, ya. Iyalah. Ya. Ya. Tapi kita pelik lah orang kita. Orang kita pelik lah sebab kita ni dah biasa ya, meletakkan pangkat tu pada orang yang mati. Pangkat almarhum, almarhumah untuk pangkat orang yang dah mati. Jadi bila digunakan untuk yang hidup pelik juga orang. Ya. Hmm. Hmm.
Baik, ulang balik ya. Madi dia rohima, mudhari'nya yarhamu. Masdarnya rohmatan. Amarnya apa? Irham. Irham nahinya la tarham. Isim fa'il rohimun. Isim maf'ul marhumun. Ya. Ada juga isim fa'il gunakan perkataan rohimun. Cuba tengok baris yang keempat daripada bawah. Kat kamus tu. Rohimun. Itu maknanya yang pengasih. Ya. Jamak dia. Rohum jamak rohim. Kalau rohim maknanya yang pengasih. Kalau rohum itu maknanya banyak lagi yang pengasih lah. Itu isim fa'il ya. Rohimun tu isim fa'il. Sama dengan rohimun. Sama dua-dua. Kadang dia guna ya. Kadang dia guna alif. Kalau kita jumpa perkataan rohimun, alimun, jalilun, itu semua adalah isim fa'il. Biasa gunakan isim fa'il guna ya ni biasa untuk Allah saja. Kebanyakannya. Macam Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, kan? Ar-Rahim. Dia sebab sifat tu makna pengasih yang melampau. Maha pengasih. Maha pengasih. Maha penyayang. Biasa Allah gunakan isim fa'il yang ada ya. Ya, latifun. Latifun, rohimun. Ya, azizun, kan? Atau semua isim fa'il lah tu. Guna ya. Ya. Rahimun. Ya. Nanti cari sendiri perkataan kafa. Pecahan kafa. Kafa pada ayat yang mula-mula ayat 52. Kafa. Cuba cari perkataan kafa tu. Dalam kamus nanti cari sendiri perkataan kafa. Mudhari'nya ada pada muka ayat yang 51. Awalan yakfi. Itu mudhari'. Kemudian carilah masdarnya dalam kamus tu. Ya, kemudian buat isim fi'il amar, fi'il nahi macam mana. Isim fa'il, isim maf'ul. Ya. Baik, untuk hari ini itu saja dulu. InsyaAllah kita sambung semula ya.